Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Kamil bin Daimin daripada Zurich Takaful, agency manager, dan saya berkecimpung di dalam Zurich Takaful lebih kurang 8 tahun sejak tahun 2012. Hari ini saya nak share sedikit kepada anda semua kat luar sana. Mungkin ada di antara anda tertanya-tanya, kalau aku nak ambil takaful ni berapa caruman? Ah, aku banyak komitmen, nak bayar tu bayar ni dan sebagainya. So dekat sini hari ni saya nak share sedikit kepada anda semua kat sana, daripada pecahan gaji kita ni berapa peratus yang perlu kita simpan, berapa peratus kita belanjakan ni di mana-mana tempat perbelanjaan yang kita komitmen tiap-tiap hari dan tiap-tiap bulan. Okey, saya nak share kepada anda tentang kompas kewangan. Bagaimana kita nak agihkan pendapatan kita yang bulanan yang kita dapat setiap bulan untuk kita menyara keluarga, berapa peratus daripada pendapatan kita. Okey, contoh di sini saya nak terangkan sedikit kat sini. Contoh, katalah gaji anda katalah RM3,000 sebulan. Daripada RM3,000 sebulan ni, ada perbelanjaan yang terpaksa kita kena bayar. Contoh, kita nak bayar loan rumah kalau kita buat pinjaman bank. Kalau kita tak buat pinjaman bank, kita mungkin menyewa rumah 5-600 sewa rumah sebulan. Kita bayar kereta. Kita ada buat loan SB. Mungkin ada di antara anda sana yang ada buat loan SB. Tiap-tiap bulan kena komitmen bayar. Mungkin ada buat pinjaman PTPTN yang belum diselesaikan. Nak bagi mak ayah, diri sendiri, minyak kereta, bil api, air, telefon, whatever lah. Okey. Daripada gaji RM3,000 tu sebenarnya kita kena asingkan 60%. Jangan lebih pada 60%. Maknanya RM1,800. RM3,000 kali 60%, RM1,800 ni adalah jumlah yang paling maksimum yang terpaksa kita komit kena bayar. Okey. Yang kedua, kita kena asingkan lebih kurang 30% daripada pendapatan kita RM3,000, iaitu RM900. Simpanan ni adalah untuk jangka masa pendek dan jangka masa panjang, dan kalau berlaku kecemasan untuk pelajaran anak dan sebagainya. Dan kebiasaannya RM900 ni kita perlu simpan. Ada di antara anda simpan di tabung haji, di ASB, ada yang main saham, ataupun ada yang ambil takaful, dan ada yang pandai beli emas, jual beli emas dan sebagainya. Okey. Yang ini jangan lebih daripada 30%, iaitu RM900. Okey. Yang ketiga, yang dinamakan sampah. 5%, iaitu RM100.5. Ini perbelanjaan yang boleh berubah-ubah. Contoh, kalau kita sekali-sekala kita bawa family kita dapat gaji saja, kita bawa family kita pergi makan di McD, KFC, tengok wayang sebagainya, bukan tak boleh. Kita asingkan jangan lebih daripada 5%, iaitu mungkin kalau gaji RM3,000, RM150. Okey. Dan yang keempat, yang dikategorikan sebagai bocor. Yang ini kadang-kadang orang kita ni khasnya sukar nak kawal kewangan, dapat pendapatan bulanan, dia pergi bocor dulu. Kadang-kadang benda ni yang tak perlu sangat. Bukan satu keperluan, tapi kehendak kita. Contoh, kita nak kena pasang Astro, beli sport room kereta, bayar Unify, kad kredit dan sebagainya kan. Yang ini sebenarnya kita kena kawal. Jadi ini adalah dikatakan kompas kewangan. Maknanya daripada pendapatan kita RM3,000 tu, 60% tadi adalah terpaksa, komitmen kena bayar setiap bulan. Jangan berlebihi daripada RM1,800. Yang kedua, keuntungan untuk jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Jangan lebih 30%. Yang ketiga, sampah 5%. Jangan lebih pada 150. Dan yang keempat, bocor jangan lebih pada 5%, iaitu 100.5 ke atas. Okey. Jadi hari ni saya nak share pada anda di luar sana tentang perlindungan takaful. Daripada bahagian keuntungan tadi yang 900 ni, kita kena asingkan 7 ke 10%. Iaitu sekitar 200 ke 300 ringgit simpanan yang disimpan di takaful, carum di takaful untuk simpanan jangka masa panjang. Dan kalau berlaku kecemasan kewangan, bencana kewangan pada keluarga, kita boleh selesaikan masalah tersebut. Okey, yang ini saya akan sentuh.
Tentang caruman takaful. So kalau kita simpan 2 ke 300 ringgit, mungkin kita ada sekitar 700 ke 600 ringgit lagi lebih yang boleh kita simpan di mana-mana tempat simpanan. Di tabung haji, di SB, simpanan anak, sebagainya. Okey? Yang ini. Okey, kenapa kita perlu kongsi cerita takaful dengan orang ramai di luar sana? Okey, untuk pengetahuan anda semua, di Malaysia ni kita ada lebih 32 juta rakyat Malaysia. Daripada 32 juta rakyat Malaysia, 85% tiada perlindungan takaful. Ini salah satu kenyataan daripada Encik Muhammad Fikri ni. Di mana Encik Muhammad Fikri ni merupakan salah seorang pengurusi Persatuan Takaful Malaysia. So Persatuan Takaful Malaysia yang ada, kita ada persatuan. Okey, jadi ini fakta yang dinyatakan oleh beliau lah. Okey, 85%. Maknanya hanya 15% sahaja yang ada takaful di Malaysia. Lebih kurang hampir 5 juta orang je. Selebihnya 28 juta orang masih belum ada takaful. Jadi kesedaran tu yang perlu kita kena educate pada mereka yang di luar sana. Okey. So daripada 15% yang ada takaful, ini kenyataan daripada The Sunday Star, Malaysia underinsured. Ini kenyataan daripada Bank Negara Malaysia. Kenapa Bank Negara Malaysia? Sebab semua company insurans yang takaful di seluruh Malaysia ni dikawal selia oleh Bank Negara. Jadi ada fakta, ada rekod menyatakan Malaysia underinsured. Apa itu underinsured? Underinsured ni contoh, sekiranya seseorang tu ada insurans, ada takaful, perlindungan coverage yang ada pada mereka ini sangat kurang. Sangat kurang. Kurang yang macam mana? Contoh kurang macam ini. Ini kenyataan daripada LIAM. LIAM ini bermaksud Life Insurance Association Malaysia, Persatuan Insurans Hayat Malaysia. Okey. Encik Ramzi Tobasi ni ada menyatakan hampir 90% rakyat Malaysia yang dilindungi insurans hayat mempunyai perlindungan di bawah kadar sebenar. Sebagai contoh, apabila sesuatu yang tidak diingini berlaku kepada mereka, wang untuk keluarga mereka, iaitu seperti pampasan, mungkin hanya dapat bertahan selama 1 atau 2 tahun. Sebagai contoh, sekiranya gaji kita 3,000 sebulan, setahun 36,000. Jadi coverage yang ada mungkin 36,000 ke paling tinggi pun 50-60,000 saja. Sekiranya berlaku musibah, kematian ataupun cacat kekal pada pemohon tersebut, pampasan dapat pada mereka, keluarga mereka, digunakan lebih kurang 1-2 tahun gaji. Yang ini yang dikatakan underinsured, perlindungan di bawah kadar sebenar. Okey, mitos saja mengatakan kalau kau ambil takaful ni untuk orang yang kita tinggalkan, bukan untuk kita. Betul ke tu? Betul ke betul? Tapi sebenarnya, hakikat sebenarnya takaful yang kita ambil ni adalah untuk diri kita sendiri sebenarnya. Sebab apa saya katakan begitu? Sebab kalau ditakdirkan kita lumpuh, tak meninggal, TPD, hilang rupai kekal, pampasan tersebut akan dibiayai untuk kehidupan kita, untuk kos rawatan dan sebagainya. Kan banyak manfaat kepada kita masa kita masih hidup sebenarnya. Yang kedua, kalau ditakdirkan kita kemalangan kenderaan, ada manfaat MC. Contoh kena MC 3 bulan, 2 bulan, sebagainya, 3 minggu kan. Ada manfaat MC dalam plan takaful yang diambil. Okey. Seterusnya, kalau kita sakit kritikal, ada Elon Watt masuk Watt. Kalau Elon Watt sehari RM100, masuk 4 hari dapat 400. Kalau setengah syarikat yang ada kad perubatan akan bayar bil perubatan. Dan ada pampasan sakit kritikal. Kalau sakit kritikal kena kanser jantung dan sebagainya, dapat puluhan ribu, ratusan ribu. Dan manfaat ini boleh dapat ketika kita masih hidup. Okey. Seterusnya, kalau kita sihat, ditakdirkan kita panjang umur, alhamdulillah, ada nilai value, cash value yang kita boleh guna semasa kita bersara besok, umur 60, 70 sebagainya. Okey. Jadi manfaat ni ketika kita hidup masih ada lagi. Okey. Dan sekiranya kita dah tak ada, kita pergi lebih awal, kalau kita tak sempat menunaikan fardu haji, kita ada manfaat badal haji yang kita ambil dalam plan takaful tersebut. Kita boleh buat wakaf kepada badan-badan kebajikan, majlis-majlis agama, dan boleh buat korbankan untuk penama tersebut. Okey. Dan yang terakhir, dan jika kita meninggal dunia pun, kemungkinan pampasan itu untuk waris gunakan selesaikan hutang-hutang yang mungkin ada pada si fulan.
hutang piutang si mati kalau ada yang menuntut. Jadi di sini, kalau kita lihat, takaful ni bukan hanya mati saja dapat pampasan. Manfaat tersebut boleh dirasai ketika kita masih hidup. Dan kalau kita dah tak ada pun, manfaat itu boleh diselesaikan untuk menyelesaikan hutang-hutang kita. Jadi inilah manfaat takaful yang ada sebenarnya. Jadi kalau kita lihat, sebagai contoh, sebab apa perlu takaful? Sebagai contoh, kita ada kenderaan kereta. Kereta kebanyakannya ada 4 atau 5 tayar. Kebanyakan ada 5 tayar. Sebab apa tayar yang satu tu spare? Spare kat belakang. Sebab apa spare? Sekiranya berlaku musibah tayar itu pancit ataupun bocor, tayar spare lah boleh digunakan untuk menggantikan tayar yang bocor tadi. Supaya kenderaan berkenaan boleh teruskan perjalanan. Tapi dalam pendapatan kita bekerja, kita ada gaji bulanan. Sama ada mereka bekerja gaji, makan gaji, bekerja swasta, kerajaan, berniaga, ada pendapatan. Ada tak di antara kita buat pendapatan, kata orang spare, gaji spare? Gaji spare ni maksud dia, kalau misal kata kalau gaji saya 3,000 sebulan, setahun 36,000, saya boleh dapat 36,000 tiap-tiap tahun. Ada tak? Mungkin tak ada. Mungkin ada. Dekat sini yang kita akan bagi solution kepada anda kat sana. Yang mana tidak ada takaful lagi, sangat-sangat penting kita perlu takaful. Sebab kita akan bagi satu cara bagaimana kita nak menggantikan gaji kita, macam mana ganti tayar spare tadi. Sebagai contoh, pernah tak kita terfikir, apa akan jadi sekiranya dalam tempoh kita bekerja tu, kita menyara keluarga, kita terpaksa cuti 2 tahun. Cuti bukan cuti saja-saja makan angin, tak. Cuti disebabkan musibah yang melanda kita sebab sakit kritikal, hilang upaya, tak boleh bekerja ataupun kita meninggal dunia. Ada tak majikan yang boleh bagi pendapatan kita 36,000 setahun tadi, tiap-tiap tahun sampai bila-bila? Ada tak? Tak ada kan? Okey. Soalan yang kedua, mungkin saya nak tanya pada anda di luar sana, bagaimana kita nak pastikan pendapatan kita 36,000 tu dapat tiap-tiap tahun kalau kita ditimpa musibah? Yang 36,000 tu dapat pada waris kita. Ataupun kita tak meninggal dunia, kita hilang upaya, boleh digunakan untuk kita. Ada tak? Kita boleh pastikan gaji kita yang tiap-tiap tahun tadi. Pasti tidak kan? So, hari ini saya mungkin dalam slot video ni, saya akan share kepada anda di luar sana, bagaimana saya akan tunjukkan satu cara yang murah dan berkesan untuk pastikan 36,000 pendapatan kita akan dapat tiap-tiap tahun. Di sini saya akan kongsikan kepada anda income replacement plan. Okey, satu kaedah. Contoh, jongkan-jongkit ini. Katalah anda ada keluarga, anda ada anak, isteri, dan pendapatan anda bekerja untuk mencari nafkah keluarga sebulan 3,000. Contoh umur anda 30-an. Dalam tempoh umur 30 akan bekerja sampai umur 60 bersara. Mungkin sekitar 25 ke 30 tahun. Dalam tempoh 25-30 tahun anda bekerja, kita tidak tahu musibah akan melanda kita bila masa kita akan babai. Kita pergi lebih awal. Mungkin disebabkan kemalangan. Mungkin disebabkan kita hilang upaya. Sebab sakit dan sebagainya. Okey. Sekiranya berlaku dua perkara ini, secara automatik, income kita akan hilang, tuan-tuan. Bila income kita hilang, dia akan mengganggu kita punya keluarga. Dari segi prestasi, kata orang, berlaku bencana keuangan pada keluarga kita, akan terjejas. Jadi di sini yang kita nak share kepada anda semua, bagaimana kita nak protect keluarga kita dengan cara income replacement. Sebab kita tidak ada wang simpanan 1 juta. Mungkin ada di antara anda tak ada pun 500,000, walaupun 200,000. Kalau ada pun bentuk aset, tetap rumah dan sebagainya, yang bukan mudah untuk dicairkan. Kebanyakannya kita tak ada. Jadi di sini yang saya nak share kepada anda di luar sana, bagaimana cara kita nak melakukan income replacement. Jadi ini satu cara, ini satu sistem. Ini format, ini dia punya formula. Okey, contoh, gaji anda 3,000 dikalikan dengan 12 bulan, pendapatan tahunan anda adalah 36,000. 36,000 ni adalah income tahunan anda. Bila dibahagikan dengan 8%, sebenarnya 450,000 ni adalah satu nilai coverage perlindungan yang perlu anda yang bergaji 3,000 tadi perlu ada. Bukan 36,000, bukan 50,000.
jumlah sebenar yang paling ideal yang perlu anda ada adalah sebanyak 450,000. Dan 450,000 ni anda boleh hibahkan kepada keluarga. Hadiahkan kepada keluarga anda. Kerana sistem konsep hibah kita, agihan hibah ni dia terkeluar pada faraid. Kalau anda letak nama isteri, isteri anda sahaja yang layak mendapat pampasan 450,000. Dan bila waris anda terima 450,000 ni, kalau dibuat pelaburan yang boleh membagi pulangan pelaburan sebanyak 8% di luar sana, sudah pasti waris anda akan terima 36,000 daripada dividen pelaburan. Jadi sama jumlah 36,000 waris anda akan terima. Kalau dibahagikan 12 bulan, ibaratnya sama seperti gaji anda RM33,000 sebulan ketika kita hidup. Jadi di sinilah konsep income replacement, macam mana kita nak menggantikan gaji kita dengan cara kita buat satu account di dalam Zurich Takaful. Okey? Jadi itu adalah satu konsep, satu cara bagaimana kita nak lihat berapa coverage yang perlu kita kena ada. Jadi kalau sekiranya anda beri gaji yang bergaji RM3,000 tadi, kalau 10% paling tinggi pun bawah RM300 sahaja. Untuk anda cipta RM450,000. Sedangkan kalau anda di luar sana nak kumpul RM450,000 dengan RM300 sebulan, pasti mustahil. Jadi di sini kita akan ciptakan RM450,000 anda, asingkan paling tinggi pun 10% daripada gaji anda, tapi kita akan secure, lindung 100% pendapatan anda di luar sana. Okey, ini sahaja perkongsian yang saya akan sharekan kepada anda hari ini. Cukup setakat ini. Jadi sekiranya anda di luar sana ingin tahu lebih lanjut tentang plan-plan takaful daripada Zurich Takaful, boleh hubungi saya di talian 016 7177 221. Okey, sekian. Assalamualaikum.